Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anorigus. Tumpuan berita, Sarawak kini mempunyai ruang bagi memperbetulkan kepincangan mengenai pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Menurut Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, pada suatu ketika dahulu, Sarawak dan Sabah tidak diberi peluang untuk menyuarakan kebimbangan mengenai pengiktirafan hak dan keistimewaan kedua-dua wilayah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah ada ruang untuk berbincang sebagai sebuah keluarga mengenai MA63. Malah telah ditubuhkan sebuah kementerian yang khusus untuk melihat dan memperbetulkan kepincangan mengenai pelaksanaan MA63 seperti yang diinginkan oleh Sarawak dan Sabah. Beliau berkata demikian semasa berucap sempena sambutan Hari Malaysia peringkat Sarawak 2022 di lapangan terbang Lama Bintulu pada malam Jumaat. Premier Sarawak juga berkata pada minggu lepas telah diadakan mesyuarat mengenai MA63 yang antara lain berbincang mengenai komposisi ahli parlimen bagi Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak dengan matlamat untuk memastikan ada keseimbangan dari segi jumlah kerusi parlimen antara ketiga-tiga wilayah ini, yang mana Sarawak dan Sabah seharusnya mempunyai 35% daripada kerusi parlimen. Presently there is an healthy imbalance in parliament. Sarawak and Sabah only has a total of 56 seats, or 25% out of the total of 222. Although Sarawak's population is small, I believe it can be done, so that Sarawak can have more parliamentary seats, as creation of a constituency is not purely based on the size of population. According to the Westminster Principle, they have also to consider the size of the land. Dalam pada itu, ujarnya, sebagai sebahagian daripada wilayah yang menubuhkan negara ini, Sarawak terus menggenggam teguh ikrar untuk bersama-sama Malaysia dan membangun berdasarkan terma-terma seperti yang termaktub dalam perlembagaan, semangat MA63 dan jawatankuasa antara kerajaan IGC. Sementara itu, Premier Sarawak memberitahu bahagian Bintulu akan mengalami gelombang pembangunan kedua menjelang tahun 2030 dengan pengembangan aktiviti perindustrian di Tanjung Kidurong dan Samalaju serta perluasan Bintulu ke kawasan Jepak. Jelasnya, ini termasuk melalui pelaksanaan program untuk membangunkan Bintulu ke arah menjadi hub petrokimia dengan kolaborasi antara Kerajaan Sarawak dengan Petronas dan disokong oleh para pelabur dari dalam dan luar negara. Melalui pelaksanaan program untuk membangunkan Bintulu ke arah menjadi hub petrokimia dengan kolaborasi antara Kerajaan Sarawak dengan Petronas dan disokong oleh para pelabur dari dalam dan luar negara. Dengan kata lain, sumber minyak dan gas Sarawak akan ditambah nilai supaya terbentuk value chain untuk menjana ekonomi yang lebih menyeluruh dan mempertingkatkan manfaat kepada Bintulu dan Sarawak keseluruhannya. Beliau juga menambah Petronas akan membina kemudahan penyaluran gas kedua di Tanjung Kidurong untuk membekalkan gas sehingga 1,200 million standard cubic feet per day MMSCFD kepada loji metanol tersebut dan juga stesen jana kuasa gas pihak SEB. Katanya, pembinaan loji metanol pertama di Tanjung Kidurong yang dimiliki oleh Petchem Sarawak sekarang ini 66% siap dan dijangka memulakan operasi pada awal 2024 untuk mengeluarkan metanol yang boleh digunakan untuk menghasilkan pelbagai bahan derivatif. Dalam masa sama, Premier Sarawak yakin Bintulu juga akan menjadi pusat pengeluaran gas hidrogen dengan terlaksananya projek pengeluaran hidrogen yang diusahakan oleh konsortium 3 pelabur besar dari Korea Selatan yang disokong dan dibiayai oleh kerajaan Korea.
Ujarnya Pantai Sarawak mungkin menyaksikan terlaksananya inisiatif baru yang tidak pernah dilihat sebelum ini, iaitu penstoran gas rumah hijau atau greenhouse gas, khususnya karbon dioksida yang terhasil daripada proses industri seperti pemprosesan keluli dan petroleum di dalam ruang formasi geologi bawah dasar laut. Pihak industri dari Korea menunjukkan minat untuk berkolaborasi dengan Sarawak untuk meneroka CCUS bagi tujuan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau ke ruang udara selaras dengan inisiatif sejagat untuk menangani peningkatan suhu atmosfera dunia. Terdahulu ketika berucap, Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, Bintulu kini pesat membangun dan mempunyai masa depan yang cemerlang menjadi sebuah bandar besar sebagai hub perindustrian, perniagaan serta pelancongan. Ujarnya kegiatan ekonomi telah mengubah Bintulu menjadi bandar baharu yang menyumbang kepada pembangunan berterusan kepada masyarakat di Bintulu khususnya. Dahulunya Bintulu ini merupakan satu bandar nelayan yang kecil, mungkin lebih kurang 5,000 orang penduduk. Tetapi pada ketika ini kita lebih kurang 250,000 orang penduduk di Bintulu pada ketika ini. Itu berdasarkan statistik pada tahun 2020. Pertumbuhan perindustrian di Kedurung, Tanjung Batu yang sehingga kini diperluaskan ke Semalaju, serta pertumbuhan perniagaan di Bintulu lah yang memberikan manfaat kepada penarikan para pelabur luar untuk melabur di Malaysia dan seterusnya di Sarawak. Beliau yang juga Menteri Bertanggungjawab bagi sambutan Hari Malaysia Peringkat Sarawak 2022 turut mengajak semua rakyat untuk terus mengekalkan perpaduan dalam memastikan negara ini terus stabil dan maju. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemenak itu menzahirkan penghargaan kepada kepimpinan Premier Sarawak yang sentiasa prihatin kepada rakyat dan menjadi aspirasi dalam memastikan Sarawak maju menjelang 2030. Sambutan Hari Malaysia Peringkat Sarawak 2022 yang bertemakan Keluarga Malaysia Teguh Bersama mewarnai kemeriahan hari bersejarah itu di lapangan terbang Lama Bintulu pada malam Jumaat. Terjemahan tema itu terserlah dengan kehadiran sekitar 10,000 orang ramai daripada pelbagai kaum yang membanjiri tapak sambutan seawal jam 5 petang. Sambutan juga dimeriahkan dengan kehadiran tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri, Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib. Turut hadir Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Peng, dua timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Uga Embas dan Datuk Sri Profesor Dr. Sim Kuhian, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, merangkap Menteri Bertanggungjawab bagi sambutan berkenaan Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Sri Muhammad Abu Bakar Marzuki serta div-div kehormat yang lain. Sambutan pada kali ini diwarnai dengan pelbagai pengisian setelah 2 tahun tidak diraikan secara besar-besaran. Persembahan kebudayaan daripada etnik tempatan di bahagian Bintulu seperti Iban, Orang Ulu, Melanau, Cina, Melayu, Bidayuh, Kadayan dan Vai menyerlahkan lagi tema pada tahun ini yang sinonim dengan perpaduan kaum di Sarawak. Tayangan video khas juga dilihat berjaya membawa para pengunjung mengimbau kembali detik-detik bersejarah penumbuhan Malaysia. Selain itu, orang ramai yang hadir turut berhibur bersama artis tempatan dan acara kemuncak diakhiri dengan persembahan bunga api berirama. Laporan seterusnya, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya telah melakukan lawatan kerja rasmi ke beberapa tapak kerja di Igan pada Rabu. Difahamkan tujuan lawatan adalah untuk meninjau kemajuan kerja pembinaan dan melihat kerja yang berterusan. Antara projek-projek yang dilawati adalah projek rakyat pembinaan Jalan Igan ke Sungai Ilas, projek Kaul Igan Fasa 1 dan projek Jambatan Igan. Dalam pada itu, Datuk Dr. Juanda yang juga Adun Jemoreng mengingatkan pihak kontraktor supaya meneliti semua jadual kerja bagi membolehkan mereka mempercepat kerja-kerja pembinaan dengan lebih efektif. Selesainya lawatan kerja, beliau telah menghadiri satu mesyuarat bersama Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di Pejabat Daerah Matu. Mesyuarat tersebut bertujuan membincangkan penyusunan semula kawasan dalam kampung, bilangan KMKK dan juga menambah baik jentera kampung.
Dalam perkembangan lain, sempena sambutan Hari Malaysia, Kampung Budaya Sarawak ACV menyediakan promosi dengan menawarkan harga istimewa kepada seluruh rakyat Sarawak bermula 16 hingga 18 September ini. Tiket masuk telah dijual dengan harga yang lebih murah berbanding harga biasa, iaitu RM25 untuk dewasa dan RM15 untuk kanak-kanak berumur 2 hingga 12 tahun. Inisiatif sedemikian adalah bagi meraihkan hari bermakna tersebut di samping memberi peluang kepada rakyat Sarawak menghargai detik indah bersama insan tersayang dengan mendalami serta menghayati budaya dan adat yang dipamerkan. Dalam masa sama, kadar istimewa itu juga merupakan salah satu usaha menggalak serta meningkatkan jumlah pengunjung dalam kalangan pelancong tempatan ke situ. Selain mempamerkan pelbagai warisan budaya seperti pakaian, kraf tangan dan persembahan kebudayaan, turut diadakan beberapa aktiviti menarik khas untuk pengunjung, antaranya nyanyian lagu patriotik beramai-ramai, mini basking, permainan tradisional bowling kelapa, berjalan atas tempurung kelapa dan musical chair. Untuk rekod, Kampung Budaya Sarawak yang terletak di kaki Gunung Santubong ini merupakan sebuah muzium hidup yang dibina untuk menggambarkan gaya hidup masyarakat etnik utama yang terdapat di Bumi Kenyalang. Ia beroperasi setiap hari pada jam 9 pagi sehingga 5 petang, manakala persembahan kebudayaan diadakan selama 2 kali sehari pada jam 11.30 pagi dan 4 petang. Beralih ke berita sukan, dengan skuad kriket Sukma Sarawak mensasarkan untuk layak ke peringkat separuh akhir pada edisi kali ini. Menurut penolong ketua kontingen SCDM Kennedy Chukpai Ugon, skuad kriket Sarawak kali ini lebih bersedia dan berupaya untuk memberikan cabaran kepada pesaing dari negeri lain. Katanya walaupun diundi bersama dengan pasukan pilihan seperti Selangor, Kuala Lumpur dan Perak, namun atlet Sarawak tidak gentar dan tetap beraksi membawa semangat agi hidup, agi ngelaban. Our target is at least we can go for semi-final, but we are in the team dalam kumpulan yang semua yang tera-tera lah, utamanya Selangor dan KL, Perak, ya, dalam kita punya grup, so kita berusaha lah. So our spirit, I think our boys, our spirit is agi hidup, agi ngelapan. They don't scared anything, even though we are underdog. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyaksikan perlawanan di antara Sarawak dan Sabah di Selangor Turf Club Cricket Oval pada Jumaat. Dalam perlawanan itu, Sarawak mempamer aksi cemerlang untuk menundukkan Sabah dengan 139 berbalas 22. Skuad kendalian Pramuka Sidish Lianage itu akan meneruskan kempen menentang Melaka pada Sabtu. Sementara itu, skrip sama menghantui skuad bola sepak Sarawak apabila sekali lagi terpaksa pulang awal setelah tersingkir dalam saingan peringkat kumpulan Sukma ke-20 MSN Kuala Lumpur 2022. Ia berikutan kekalahan 2-0 di tangan Johor dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Uniton pada Jumaat. Sebaliknya, Johor terlebih dahulu membimbing permainan hasil jaringan Muhammad Nekyu Aiman Abdul Hadi pada minit ke-47. Daryl Sham KK Josh memadam sisa perjuangan Sarawak setelah menyempurnakan sepakan penalti pada masa kecederaan selepas penyerang Johor dijatuhkan dalam kotak penalti. Ketika ditemu ramah selepas perlawanan, Ketua Jurulatih Bola Sepak Sarawak Safri Amid jelas kecewa namun akur skuadnya tersingkir awal. Beliau juga akui ketiadaan 3 tonggak utama antara punca kepada kekalahan skuadnya. Dalam masa sama, beliau sedikit terkilan dengan beberapa keputusan pengadil yang lebih memihak pasukan lawan. We play against bukan 11, we play against 12. The referee, the linesman. So sometimes the decision making, that's why I a bit disappointed with some of decision referee yang terlalu nampak lebih ke sebelah. Jelas Safri lagi, keputusan yang dibuat pengadil dan penjaga garisan itu sepatutnya tidak berlaku. Macam tadi, memang totally running from behind lah. Because I have ada live kami dengar. So daripada siap lah, I just because kita pun ada analisis. Saya akan anggap balik how the but if truly see offside, okay, maybe we will submit the
report lah. Secara keseluruhannya, beliau percaya pasukan Sarawak boleh bermain dengan baik lagi selepas ini. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebarfakta, salam UKAS.